إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam adalah agama yang diasaskan atas prinsip penyerahan.
penyerahan seorang hamba kepada tuannya, penyerahan seorang makhluk kepada segala apa yang ditetapkan oleh Khaliqnya. Maka Islam menetapkan bagi kita yang memegang dengan agama ini untuk kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran menyatakan dengan jelas, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ayat ini secara jelas menyatakan kepada kita, seorang mukmin itu, seorang yang beriman itu, seorang yang percaya kepada Allah itu, apabila datang sahaja hukum, ketetapan daripada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan memilih ketetapan tersebut tanpa ada apa jua pilihan daripada diri mereka sendiri. Namun begitu, dari sudut pelaksanaannya, maka Islam membuka luas cara, kaedah yang akan digunakan bagi melaksanakan ketetapan tersebut. Kerana itu kita melihat di dalam pelaksanaan agama Islam, antara syariat yang utama di dalam agama Islam itu dilaksanakan secara berperingkat. Ibadah salah itu sendiri dimulai dengan hanya 2 kali sembahyang sahaja. Yang kemudiannya barulah disempurnakan sebagaimana yang kita laksanakan sekarang dengan 5 sembahyang fardu yang kekal sehingga kini. Begitu juga kefarduan yang lain. Banyak di antara kefarduan itu bermula dengan suatu yang sedikit, suatu yang longgar, kemudian dibanyakkan ataupun kemudiannya diperketatkan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengambil kira kepada kefarduan pengharaman arak ke atas umat manusia, secara khususnya ke atas umat Islam, ia melalui beberapa peringkat dan melalui tempoh masa yang panjang. Ketetapan arak sebagai suatu yang haram, wajib dan fardu ke atas setiap orang Islam menerimanya sebagai seorang Islam. Andai tidak diterima, maka keimanannya itu dipersoalkan. Namun begitu dari sudut pelaksanaannya, Islam membuka pintu yang cukup luas. Kaedah menghalang arak tersebut sekurang-kurangnya melalui beberapa peringkat yang bukannya 1-2 peringkat, tetapi melebihi peringkat-peringkat tersebut. Sehinggalah akhirnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Maka begitu jugalah kita melihat keadaan kita pada ketika ini. Apabila kita ingin mengharamkan, menghalang sesuatu yang telah menjadi kebiasaan bagi sesuatu kumpulan manusia, maka kita perlu memilih kaedah cara yang bersesuaian, yang penuh dengan hikmah, yang sewajarnya, yang diajar di dalam agama Islam kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, diulangi semula. Pengharaman arak ke atas kita orang Islam adalah suatu yang fardu. Tidak ada perselisihan dalam kalangan ulama sama sekali zaman berzaman. Akan tetapi kaedah pelaksanaannya itu terbuka luas kepada hikmah yang perlu difikirkan oleh akal yang waras, yang akal yang penuh dengan kebijaksanaan. Apakah kita di Malaysia ini telah kita gunakan segala sumber yang ada untuk menyatakan kepada orang bukan Islam bahawasanya arak itu juga adalah merupakan suatu larangan bagi agama mereka? Bukan sekadar larangan,
Tapi bagi setengah agama yang ada penganutnya ramai di Malaysia ini, meletakkan hukuman yang cukup keras kepada mereka yang meminum arak. Sebagai contoh, agama Hindu menyatakan dengan jelas bahawasanya seorang yang mabuk boleh dihukum dengan dipaksa untuk meminum arak itu yang secara panas, dan dalam ungkapan yang lain dipaksa untuk minum dalam keadaan panas sehingga mati. Ia bukan suatu yang ringan. Dan kita tidak pasti adakah maklumat ini sampai kepada orang Hindu yang tidak beragama Islam. Dalam ungkapan yang lain, dalam kitab suci mereka, disebutkan di dalam undang-undang Manu yang diterima pakai dalam agama Hindu, menyatakan bahawasanya hukuman ke atas peminum arak adalah dicapkan pada dahinya itu dengan besi panas, lambang kedai arak. Dalam agama Kristian pula disebutkan di dalam perjanjian baharu bahawasanya mereka yang minum arak perlu dipulaukan oleh mereka yang punya akhlak. Ini beberapa penyataan yang jelas dalam agama bukan Islam sendiri yang menetapkan bahawasanya arak adalah suatu yang perlu dihindari. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita menghalang sesuatu yang telah menjadi kebiasaan bagi sesetengah kumpulan, maka akal fikiran perlu digunakan. Penghujahan itu perlu dilaksanakan. Kita perlu menyatakan kepada mereka bahawasanya arak menimbulkan masalah kemudaratan yang cukup besar, dan ia dibuktikan dengan kajian dan angka yang dinyatakan dengan cukup jelas. Di antara tahun 2011 sehingga 2015, arak adalah merupakan penyebab kematian terbesar bagi salah sebuah negara maju. Dinyatakan juga pada tahun 2016, arak telah menyebabkan kematian sehingga 3 juta manusia. Dan dinyatakan juga kepada kita dengan angka yang cukup berjelas bahawasanya 50% kes-kes trauma yang kronik dan serangan seksual berpunca daripada arak. 40% daripada keseluruhan kes kemalangan jalan raya adalah disebabkan oleh arak. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, adakah maklumat-maklumat ini telah sampai kepada orang bukan Islam? Adakah kita telah menggunakan sistem pendidikan kita secara resmi untuk kita nyatakan maklumat-maklumat ini? Adakah telah kita menggunakan sistem siaran rasmi kita untuk kita nyatakan kepada orang bukan Islam bahawasanya arak ini dilarang penggunaannya ataupun dikurangkan penggunaannya adalah bagi tujuan kebaikan kita semua? Bukankah kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahawasanya mereka yang melanggar orang yang tidak bersalah itu daripada kalangan orang yang mabuk, yang membawa kenderaan dalam keadaan mabuk, yang menyebabkan kemudaratan yang bukan sikit. Andainya satu kematian telah berlaku, itu sahaja sudah menunjukkan kepada kita satu keburukan yang cukup besar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hakikatnya bukan sekadar arak yang perlu kita tumpukan. Di sana masih banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita laksanakan dengan lebih menyeluruh lagi. Masalah judi perlu ditekankan. Masalah penzinaan perlu diberikan penekanan jua, dan begitu jugalah masalah-masalah yang lain. Akan tetapi kita perlu melaksanakannya dengan penuh hikmah, seperti mana syariat Islam ini dinyatakan sebagai syariah yang penuh dengan hikmah, dan Rasul itu sendiri dinamakan sebagai hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
اللهم صل وسلم زد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فيا عباد الله اتقوا الله وصلوا على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita membina ketakwaan kita setiap kali kita menunaikan kefarduan Jumaat ini. Marilah sama-sama kita menanamkan keazaman di dalam diri kita untuk nanti pada minggu hadapan kita dapat mendengar khutbah dengan penuh kesiagaan. Jadikanlah ini satu medan pendidikan bagi diri kita. Mudah-mudahan nanti di akhirat esok dapat kita memberikan jawapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mana kita ditanya, tidakkah kamu mempelajari agama kamu? Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita mendengar khutbah, dengan segala upaya yang ada menahan mata yang mengantuk itu, akan menjadi jawapan kepada Allah, menjadi jawapan kepada malaikatillah, bahwasanya aku dulu berusaha dengan sedaya upaya yang ada bagi aku untuk aku mempelajari agama ini daripada khutbah Jumaat yang diwajibkan ke atas aku. Mudah-mudahan itu adalah pelepasan kepada kita di hari yang amat kita harapkan pelepasan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, jagalah hubungan kita dengan Allah, sempurnakanlah salat kita, jagalah hubungan kita sesama makhluk, kerana sesungguhnya kita tidak akan mampu melepasi alam ini melainkan jika kita menyempurnakan hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ke atas kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'awat. Allahumma ansurna ya Allah, Allahumma arhamna ya Allah, fa innaka bina qadir wa la tu'azzibna ya Allah fa innaka bina ghafir. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma irfa' 'anna al-'azab, Allahumma irfa' 'anna al-bala, Allahumma irfa' 'anna al-waba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdi sultanana as-sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah ibn al-marhum as-sultan Azlan Muhibbuddin Shah wa wulata umurina bima tuhib wa tardah. Allahumma arihimul haqqa haqqan warzuqhum ittiba'ah wa arihimul batila batilan warzuqhum ijtinabah. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون